Okey, kita buka laman web CIDS. Okey, login macam biasa. Kemudian disebabkan kita ada jadual waktu yang baru, kita masukkan dulu jadual waktu. Okey, cara dia macam biasa, klik tetapan, kemudian klik waktu pengajaran. Okey, kalau skrin ni kecil, kita boleh besarkan. Okey. Jadi, jadual yang kita ada ni, kalau kita tengok dekat sini dia ada jadual lah. Okay. Yang ni dia ada tag. Okay. Yang saya ni saya buat PDPR 3.0, maksudnya jadual waktu yang sebelum ni, ini jadual dia. Okay, jadi untuk jadual baru, kita tak perlu hapus pun tak apa yang ni. Okay, kita bina jadual yang baharu. Okay, jadi cara nak bina jadual yang baru, kita klik sahaja tambah set jadual. Okay, klik tambah set jadual. Okay, sini tetap sama. Okay, nama jadual waktu ni kita boleh ubah. Okay, contohnya saya buat PDPR. Okay, underscore 28. 6/2021. Okey. Kemudian untuk kelas, kalau ada yang kelas gabung, kita pilih katalah hari Isnin, okey, saya ada kelas 5G. Okey. Kategori kelas teknologi, okey, nama subjek saya reka bentuk grafik digital. Okey, waktu mula katalah pukul 8.30 sampai 9.30. Okey, jumlah waktu adalah 2. Ini sebagai contoh . Okey, jangan lupa klik tambah. Okey, kemudian katalah jadual waktu yang kita buat ni pada hari Isnin, subjek reka bentuk subjek yang kita buat pada waktu yang sama ada kelas gabung. Jadi kita pilih sahaja Isnin. Okey, kelas apa yang bergabung dengan 5G ni? Okey, macam saya pilih 5H. Okey, subjek ni adalah subjek yang sama. Okey, kemudian waktu pun waktu yang sama. Okey. Okey, jumlah waktu 2 kita klik tambah. Okay. Kalau ada lagi satu kelas yang bergabung, maksudnya hari Isnin, subjek yang sama, waktu yang sama, ada 3 kelas yang bergabung, kita tambahlah lagi hari Isnin kelas 5 I contohnya. Okey, subjek bidangnya adalah teknik vocational, subjeknya adalah okey, yang ni waktu mula pun sama. Okey, 8.30 sampai 9.30. Okey, waktu sama klik tambah. Jangan lupa setiap kali tambah waktu pembelajaran tambah, klik butang tambah. Okey. Kemudian kalau kita ada subjek yang lain, okey, contohnya pada hari Selasa, ada subjek yang lain, contohnya kelas 3 Azam. Kategori subjeknya adalah bahasa. Subjeknya adalah bahasa Melayu. Okey, kita buat macam biasa. Okey. Contohnya kelas ni pukul 9, pukul 10. Ini sebagai contoh saja. Pukul 10 sampai pukul 11. Okey, waktunya 2. Okey, klik tambah. Okey, jangan lupa setelah kita masukkan hari, nama kelas, subjek, waktu dan jumlah waktu, jangan lupa klik butang tambah. Okey, dah siap yang ni, katalah ini je jadual waktu. Okey, kita klik simpan. Okey, jangan lupa klik simpan. Okey, bila kita klik simpan,
dia akan keluar ralat. Okey, sebab apa? Sebab ada dua waktu, dua kelas yang waktunya bertindih dengan kelas yang lain. Jadi yang ni tak apa, kita abaikan sahaja. Okey, dia memang tak akan papar lah dalam jadual, tapi dalam analisis tu ada. Jadi klik sahaja papar jadual waktu untuk tengok jadual. Okey, jadi jadualnya kalau kita tengok hari Isnin dia akan letakkan kelas 5G. Okey, 5H, 5I yang saya pilih tadi tu dia tak masuk lah. Okey, dia pilih kelas yang mula-mula di key in. Dan satu lagi kelas adalah kelas bahasa Melayu 3 Azam. Jadi di sini dia ada set jadual yang kita tulis tadi kan. Okey. Kemudian dekat bawah ni adalah analisis waktu pengajaran. Okey, jadi yang ke atas ni memang kita hanya nampak 5G. Okey, tetapi kelas yang bertindih tadi akan dipaparkan di bahagian analisis iaitu kelas 5H dan juga 5I. Jadi jumlah waktu kita mengajar adalah 8 waktu lah. Okey, mengikut jadual yang di atas ni. Okey, kemudian dah siap isi jadual, kita boleh tutup. Okey, tutup. Okey, sekarang kita akan buat RPH. Okey. Jadi klik record. Okey, disebabkan kita buat RPH menggunakan rancangan pengajaran tahunan, jadi kita klik rancangan tahunan. Kemudian pastikan nama ni adalah nama kita. Okey. Okey, kemudian kita klik butang cari. Okey, tak perlu isi kategori sekolah, aras kelas sampai kepada session kalau kita nak buat carian RPT. Bila kita nak cipta RPT, barulah kita perlu isi semua benda ni. Okey, jadi klik, okey dah pilih nama, klik cari. Okey, jadi sini semua RPT yang kita ada akan dipaparkan lah. Jadi klik RPT. Okey, dalam RPT kita cari RPT pada tarikh yang kita nak ajar. Okey, jadi saya akan cari RPT untuk tarikh 28 hari bulan 6 iaitu minggu yang ke-20. Okey, jadi yang ni. Jadi macam biasa nak buat RPH, klik butang sunting catatan dan papar RPT penuh. Okey, klik sini. Kemudian dia akan masuk pada MIW. Okey, MIW ni dia akan tunjukkan tajuk yang kita dah set untuk kita ajar pada minggu tersebut. Semua tajuk yang kita nak ajar. Dan juga yang ni lah. Okey, kelas, aras kelas dan juga nama subjek. Okey, jadi kita klik sunting MIW. Okey, yang ni dah adalah MIW kita. Okey, jadi untuk kelas bergabung, kita tak perlu klik pada ikon jadual ni. Sebab apa? Sebab bila kita klik ikon jadual ni, kelas yang dipaparkan hanya satu kelas sahaja. Maksudnya kalau saya ada 3 kelas yang bergabung, hanya satu kelas sahaja yang dipaparkan dalam jadual. Lagi 2 kelas tak ada. Okey, saya tunjuk contoh. Kita klik jadual. Okey, dia jadi macam ni sebab saya ada jadual, set jadual A saya dah delete. Okey, yang ni PDPR 3.0 adalah set jadual waktu yang sebelum ni. Okey, yang ni adalah set jadual yang baru, yang barulah. Okey, akan mula pada 28 bulan 6. Jadi saya klik yang ni untuk set jadual baru. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, hanya ada satu kelas sahaja yang dipaparkan. Okey, lagi 2 kelas tak dipaparkan. Okey, dalam analisis ada tapi dalam jadual tak ada. Jadi susahlah untuk kita buat jadual untuk buat RPH. Okey, sebab ada satu kelas sahaja yang dipaparkan. Jadi yang ni kita tutup. Okey, jadi untuk bina RPH tak perlu kita klik pada ikon jadual untuk pilih kelas. Okey. Nak buat RPH bagi kelas gabungan, untuk kelas gabungan saja tak perlu klik ikon jadual yang ni untuk pilih kelas. Okey, kita hanya klik dekat sini je.
tekan untuk pilih kelas. Klik, pilih kelas mana. Okey, jadi saya akan buat dulu untuk kelas yang pertama iaitu kelas 5G. Okey. Jadi ini adalah untuk kelas 5G. Jadi sekarang ni kelas sudah dipilih. Okey. Yang ni adalah tajuk untuk seminggu. Jadi saya nak buat RPH untuk hari Isnin. Jadi yang bukan tajuk hari Isnin tu kita buang tanda tik. Okey. Jadi saya dah pilih tajuk untuk hari Isnin. Kemudian seperti biasa kita klik cipta RPH. Okey. Jadi bila kita dah siap pilih, kita dah klik cipta RPH, kat sini kita boleh nampak kelasnya adalah 5G. Okey. Jadi kehadiran pelajar ni kalau kita dah buat dah kelas, kita masukkanlah bilangan pelajar. Kalau belum buat kelas, tak tahu berapa kehadiran, kita biarkan dulu, kita sunting kemudian, RPH masukkan kemudian. Okey, jadi yang ni dia dah nyatakan subjek apa, minggu dalam tahun tu berapa, minggu pengajaran bila, pilih tarikh. Okey, tarikh ni adalah untuk RPH hari Isnin. Okey, klik dekat luar ni, kemudian masanya pukul berapa. Okey, tadi masanya pukul 8.30. Okey, hingga 9.30. 9.30. Okey. So, maksudnya yang ni untuk kelas bergabung kita pilih secara manual. Biasa kita buat kita pilih secara automatik pada jadual. Jadi yang ni kita pilih secara manual. Okey, dah siap pilih tarikh, dah siap pilih masa. Kemudian kalau dah tahu kehadiran pelajar, masukkan siap-siap. Okey, kalau belum tahu, kita buat dulu, kita tinggalkan dulu yang ni, kita edit kemudian. Okey, kemudian isikan langkah-langkah ni. Okey. Katalah yang ni 10 minit. Yang ni 40. Ini 30 minit. Yang ni 20 minit. Okey. Dah siap. Yang ni katalah kita tak buat lagi kelas. Kita tak buat lagi kelas. Bila dah selesai kelas baru kita buat refleksi. Jadi kita biarkan dulu kosong. Okey, kemudian RPH yang kelas yang pertama kita klik simpan. Ingat untuk RPH, kalau kita buat RPH untuk kelas gabungan, RPH untuk kelas yang pertama kita dah siap sunting MIW, dah siap tukar kelas waktu semua. Okey, klik simpan RPH. Okey, jadi dah siap lah RPH yang ni, kita dah siap buat. Okey, sekarang ni, yang ni bila kita tengok sini, ni MIW, ni kelas 5G, RPH untuk hari Isnin. Okey, sekarang ni kita ada lagi 2 kelas. Okey, yang belum kita buat. Jadi, macam yang kita tahu, lagi 2 kelas tu, pembelajarannya adalah tajuk yang sama. Jadi kita tak perlu cipta RPH daripada rancangan pengajaran tahunan sebab bendanya dah ada dah. Kita cuma edit sahaja. Jadi cara nak edit, okey, pastikan kita berada pada kelas RPH, kelas yang kita nak copy paste tu. Contohnya, saya dah siap kelas 5G, RPH untuk hari Isnin. Jadi yang ni RPH hari Isnin ni saya nak copy paste untuk jadikan RPH untuk kelas yang lain. Jadi yang nak jadi master copy ni kita kena pastikan kita berada di ni lah. Maksudnya yang ni kelasnya adalah kelas 5G. Okey, tarikhnya hari Isnin. Hari dan tarikhnya adalah hari Isnin 28 hari bulan 6. Okey. Dah betul tarikh, dah betul RPH yang kita nak copy paste ni. Okey, turun ke bawah, kita klik sunting RPH. Okey, bila sampai kat suntik RPH, dekat atas ni kita pilih kelas 5 harapan. Sebabnya yang ni untuk 5G. Sekarang ni kita nak copy 5G, nak jadikan dia 5H. Okey, nak buat satu lagi RPH yang sama. Cuma bezanya adalah kelas yang berbeza. Okey, klik 5 harapan. Okey, tarikh sama. Hari pun, masa pun sama sebab kelas gabung. Okay.
Sini sama, tarikh masa sama. Okey, kelas dah betul dah nak jadikan RPH kelas 5 harapan. Okey, tajuk pun sama. Okey, yang ni pun sama, langkah pembelajaran pun sama. Yang ni kita tinggalkan dulu kalau kelas tu belum buat. Jadi scroll ke bawah. Okey, kita tengok yang ni perlu hati-hati. Okey. Bila kita buat RPH kelas yang pertama, kita klik simpan. Tetapi kalau kita nak copy paste untuk kelas kedua atau ketiga, kita kena klik salin RPH. Jangan klik simpan RPH. Maksudnya dia akan replace kan. 5G ni akan jadi 5 harapan. Okey, jadi jangan tekan butang simpan RPH untuk kelas kedua dan ketiga. Okey, dah siap sunting semua. Klik salin RPH. Okey, jadi bila kita klik salin RPH, dekat bawah ni dia dah ada dah RPH untuk 5 harapan. Okey, jadi untuk kelas yang ketiga, 5 iltizam pun sama caranya. Kita boleh copy paste. Nak copy paste daripada 5G pun boleh, 5H pun boleh sebab pembelajaran yang sama, tarikh yang sama, masa yang sama. Jadi cara dia, yang ni kita dah berada pada yang ni lah. Kalau warna purple ni ataupun dah di highlight, maksudnya kita dah aktifkan dia punya RPH yang ni. Jadi kita klik sunting RPH. Okey. Dekat sini sebab sekarang ni kita nak buat, sebab 5H dah siap dah. Jadi 5 iltizam sebab kita nak buat 5 iltizam. Okey, kehadiran pelajar macam yang saya bagi tahu tadi. Okey, cek. Okey, tarikh betul, tarikh betul, masa pun betul. Yang ni sama sahaja sebab pembelajaran yang sama. Langkah pembelajaran pun sama. Yang ni refleksi ni boleh isi terus kalau dah buat PDPC ataupun PDPR. Kalau belum, kita tinggalkan dulu. Okey, kemudian scroll ke bawah. Okey, klik butang salin RPH. Ingat salin RPH bukan simpan RPH. Kalau simpan RPH dia replace kelas yang lama. Okey, klik salin RPH. Okey, jadi bila klik salin RPH, kat sini kita dah nampak lah yang ni kelas 5 iltizam. Okey, tarikh Isnin masa ni. Okey, kemudian kat sini pun dah ada 3 kelas untuk hari Isnin. Jadi dah siap. Klik record. Okey, buka record. Okey, buka record. Okey, pastikan nama ni nama kita. Okey, klik sahaja cari. Okey. Jadi yang ni kita dah nampak sini. Senang saja nak cek, kita tengok tarikh. Cari RPH yang tarikh yang kita buat. Yang ni tarikh hari Isnin 28 hari bulan. Jadi kita klik sahaja untuk buka sebab kita nak masukkan kehadiran janggut refleksi. Jadi kliklah kelas yang kita nak buat refleksi dan nak isi kehadiran. Okey, saya ambil dulu 5G. Okey, masuk kat sini. Dia dah ada semua dah. Okey. Pilih 5G, semua kelas pun akan dipaparkan. Jadi dekat atas ni, dekat ni kelas ni 5G. Okey, RPH hari Isnin. Okey, sekarang ni dekat sini kita tak boleh masukkan kehadiran. Okey, sebab apa? Sebab kita kena sunting RPH. Klik sunting RPH, masukkan kehadiran berapa orang, katalah 12, taikkan 12, tekan enter. Okey, masukkanlah, turunkan ke bawah, masukkan refleksi. Okey, ini contoh saja. Okey, kemudian klik simpan. Yang ni tak apa, tekan simpan sebab kita dah ada 3 dah RPH. Okey, jadi kita tak salin dah. Okey, jadi klik butang simpan. Okey, dah siap lah. Kat sini dia akan paparkan kelas 5G, jumlah pelajar dan juga kehadirannya berapa. Okey, dah siap. Lepas tu kita nak buat refleksi dan kehadiran untuk kelas 5 iltizam contoh. Jadi klik 5 iltizam, klik RPH. Okey. Yang ni tak boleh edit kan? Jadi turun ke bawah, klik sunting RPH supaya kita boleh edit benda tu. Okey, masukkan jumlah pelajar 5 iltizam, katalah 10. Taik 10, tekan enter. Okey, turun ke bawah, scroll ke bawah. Yang lain dah tak payah hubara.
Okey, taikkan refleksi, klik simpan.